Oke ya, kita boleh mulakan hadis hari ini. Hadis yang ke-780 berkaitan dengan haji. Jadi 780 kita teruskan hari ini. Siapa nak baca? Silakan. Yang nak baca buka ya. Siapa ajar? Okey, sila. Okey. Okey. Ya. Okey, catatkan 780 hadis sah. Matan, melontar jamrah pada ayyamul tasyrik. Ayyamul tasyrik. Ayyam tu mana hari-hari. Tasyrik tu tasyrik, ya. Ayyamu. Ayyamu tu mana hari-hari, tasyrik lah. Bracket tanggal 11 sampai 13 adalah sesudah gelincir matahari. Hukum sebagai satu ketentuan. Maksudnya di sini ialah waktu melontar jamrah adalah saat duha dan sesudah matahari gelincir. Dan ini dinamakan ayyamul tasyrik, yaitu hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu ialah 11, 12 dan 13, ya. Adalah sesudah gelincir matahari, yaitu waktu duha. Boleh pada waktu duha. Di sini dikatakan katanya nahri duha. Sesudah itu bagi dilakukan lagi saat matahari tergelincir. Yaumun nahri duha. Yaumin nahri duha tu maknanya ialah pada hari raya korban. Jadi pada hari korban katanya dia melontar sesudah gelincir matahari. Baik, kita sambung lagi 781. Siapa nak baca? Silakan. Siapa nak baca? Buka ya. Mic. Siapa-siapa boleh. Haji Arti nak baca lagi? Baca lagi. Okey, silakan. Jamrah.
Baik, catatkan 781 hadis sah. Hadis sah, matan. Tiap-tiap lontaran jamrah, diiringi dengan takbir. Hukum wajib. Hukum wajib. Jadi jamrah disebut satu jamratud dunia. Jamratud dunia ni mana dekat. Atau dikatakan jumratul ula. Orang sebut jumratul ula. Dengan 7 biji batu dan diiringi dengan takbir. Dan lepas tu boleh berdiri dan berdoa. Dan boleh mengangkat tangan. Dan yang kedua ialah jumratul wusta namanya. Begitu juga. Boleh berdiri menghadap kiblat dan lepas melontar tadi berdiri menghadap kiblat dan boleh berdoa dengan mengangkat tangan. Yang akhir ialah jumratul aqabah. Jumratul aqabah ni Nabi tidak berdiri dan tidak berdoa. Mandi terus beredarlah. Ini diterangkan kata Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata macam inilah Rasulullah SAW lakukan. Jadi artinya kita jangan seperti golongan-golongan lain yang kita boleh lihat dan dengar. Mereka melontar dengan ucapan-ucapan memaki syaitan. Dia kata waktu dia melontar, "Pi mampus syaitan," katanya. "Pi mampus kau syaitan, pi mati kau syaitan," dilontar. Jangan ikut perangai ini. Sebab ini tidak ada sunnah Nabi. Sunnah Nabi waktu melontar tidak lontaran tu Allahu Akbar. Allahu Akbar macam tu. Bukan ada kata-kata lain, dan begitu juga sunnah Nabi batu bukan selipar. Kadang orang lontar dengan lontaran selipar dan sebagainya. Jangan ikut perangai macam tu. Kita kumpulkan batu untuk persediaan melontar 3 jamrah ini. Okey, siapa lagi nak sambung silakan. Sila, okey. Mencukur, orang-orang yang mencukur. Terus? Orang-orang yang mencukur rambutnya, okey? Okey, catatkan 782 hadis sah. Matan. Tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 10 Zulhijjah ada korban dan mencukur atau menggunting rambut. Sehingga dengan demikian orang muhrim itu menjadi halal. Orang muhrim itu menjadi halal. Hukum sebagai satu ketentuan. Orang muhrim tahu tak? Yang berpakai ihram ya. Jangan muhrim yang kita selalu sebut muhrim-muhrim ni kita punya adik-beradik, bukan. Jadi itu bukan muhrim, tu mahram. Yang kita itu mahram. Muhrim orang pakai ihram. Jadi orang pakai ihram jadi halal setelah dia gunting rambut atau cukur rambut.
Dan Nabi doakan, Allahumma rahamil muhallikin. Wahai Allah, kasihanilah orang-orang yang mencukur rambutnya. Ya, jadi bila Nabi berdoa macam tu 3 kali, ya ada orang bertanya, wahai Rasulullah, ya bagaimana orang yang menggunting? Ya, lalu disambung oleh Nabi SAW, Allahumma rahamil muhallikina wal muqassirin. Wal muqassirin. Wal muqassirin tu mana orang-orang yang menggunting rambut. Kalau perempuan kan gunting rambut. Tapi doa Nabi tadi untuk orang mencukur saja. Nah, jadi orang yang menggunting rambut tak dapat doa. Nah, jadi orang tanya berkata, wahai Rasulullah, orang-orang yang mencukur, orang-orang yang menggunting. Rasulullah pun sambung, dan orang-orang yang menggunting. Ya. Ini Rasul berdoa. Ya. Baik, sambung lagi ayat hadis yang ke-783. Siapa pula nak baca? Silakan. Orang yang okey, sila. Nah. Baik, 783 hadis sah. Matan, ibadat-ibadat haji pada tanggal 10 Zulhijjah tidak mesti dilakukan dengan tertib atau boleh korban dulu baru melontar, dan cukur dulu baru berkorban. Saya ulang ya. Ibadat-ibadat haji pada tanggal 10 Zulhijjah tidak mesti melakukan dengan tertib, atau boleh korban dulu baru melontar dan cukur dulu baru korban. Hukum sebagai satu ketentuan. Itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Ya, atau dikatakan ada setengahnya ya, dia melakukan dengan dia berkorban. Ya, tapi belum melontar. Buatlah melontarlah. Ada setengahnya bercukur dulu, ya, baru berkorban. Ya, kata Nabi, cukurlah dan berkorban. Jadi artinya ya diperbolehkan. Ya. Okey, sambung lagi hadis 784. Siapa nak baca silakan. Yang berulang pun tak apa, boleh baca. Ya. Dah, siapa? Okey. Catatkan 784 ya, hadis sah. Hadis sah. Matan, diperintah menyembelih dulu. Diperintah menyembelih dulu baru mencukur.
hukum sunnah. Dalam braket, kerana hadis 783. Ya. Kerana hadis 783 yang baca tadi. Banding menyembelih dulu, sesudah itu baru mencukur. Ya, tak mengapa. Itu adalah sunnah. Jadi mencukur tu yang last tu lagi baiklah. Sebab diibaratkan sebagai mencukur itu kan pembatal. Dah cukur dah kira dah batal lah, dah habis lah kita punya yang diharamkan. Ya. Jadi kita teruskan lagi hadis 7 tadi 78 apa ni? 784 ni ya 784 dia tadi. Sekarang 785 sekarang. Okey, siapa nak baca silakan. Siapa nak baca tu? Orang yang sama pun tak apa. Okey ni, Zaitun. Dari Aisyah, dia berkata dalam bersabda Rasulullah SAW, apabila kamu melangkah dan berjumpa, maka adalah bagi kamu wangi-wangian dan setiap suatu kecuali perempuan. Diriwayatkannya oleh Ahmad dan Abu Dawud, tetapi dalam isnadnya ada kesalahan. Okey, 785 hadis boleh dipakai. Dalam braket, kerana ada beberapa syahid. Syahid ni bukan orang mati syahid, saksi. Ya. Syahid dalam istilah hadis, itu mana saksi. Ya. Ada beberapa syahid, maknanya ada saksi. Tutup braket. Matan, sesudah mencukur atau menggunting rambut. Sesudah mencukur atau menggunting rambut, maka orang muhrim itu menjadi halal. Orang muhrim itu menjadi halal, braket, boleh berbuat sesuatu yang tadinya dilarang waktu mengerjakan pekerjaan haji. Kecuali mencampuri isteri. Kecuali mencampuri isteri. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik. Semak semula. Seorang lelaki selesai melontar jamrah dan dia pun bercukur. Ya, biasanya orang lelaki bercukurlah. Ya, menggunting pun boleh. Ya, tapi nak bersih dia cukur. Maka ia tetap tidak boleh mencampuri isterinya lagi. Ini maknanya walaupun dia sudah bertahlul, tapi ia belum boleh mencampuri isteri lagi dalam segi hukum macam tu. Okey. Sambung 786. Okey, siapa nak baca? Okey. Siapa? Ajarti boleh baca lagi, sambung. Tujuh lapan enam hadis sah. Matan,
untuk menjadi halal, koma, perempuan tidak boleh mencukur rambutnya. Perempuan tidak boleh mencukur rambutnya, koma, hanya boleh menggunting. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik. Ini adalah ketentuan yang diberitahu oleh Rasulullah SAW. Kalau tidak ada ketentuan ini, mungkin ya, perempuan juga akan mencukur rambutnya. Ya. Maka nampaknya sama dengan Sami nanti. Perempuan cukur rambut dah sama macam Sami. Ya. Lelaki cukur rambut, perempuan pun cukur rambut. Ya. Jadi Islam ni nak membezakan dengan orang musyrikin. Ya, perempuan tidak dibenarkan cukur rambut. Ya. Dibenarkan menggunting saja. Inilah perbezaannya. Ya. Sedangkan agama musyrikin, dua-dua, lelaki perempuan, ya, kena cukur. Ya. Baik, ya, kita sambung lagi. Hadis 787. Boleh. 787. Siapa nak baca? Senyap je. Buka je lah mic tu. Cakap je. Okey, sila. Ya, 787 catatkan ya. Hadis sah. Matan, apabila ada keperluan yang darurat, orang haji boleh tidak bermalam di Mina. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, 787 ni, ya, maksudnya orang yang berhalangan atau bertugas untuk kepentingan haji boleh tidak bermalam di Mina pada waktu haji. Contoh yang hadis ini, ya, mereka ni bertugas untuk memberi minum. Ya. Jadi tugas untuk menyediakan minuman orang haji. Jadi dia cepat nak balik ke Mekah. Dia tidak bermalam di Mina. Jadi Rasulullah benarkan. Ini menunjukkan bahawa orang yang ada tugas, ya, atau darurat, mana tidak ada halangan untuk tidak bermalam di Mina. Ya. Baik, 788. Siapa nak baca? Silakan. Okey, sila. Ya. 788 catatkan hadis sah. Matan, orang-orang muhrim
Kena faham ya, orang-orang muhrim ni orang-orang yang pakai ihram. Jadi bahasanya muhrim. Yang mestinya bermalam di Mina sesudah wukuf. Koma. Kalau ada keperluan yang penting, koma, boleh tidak bermalam di Mina. Boleh tidak bermalam di Mina, koma, dan lontaran tanggal 11 dan 12 boleh dikerjakan pada tanggal 10. Mana dia habiskan pada tanggal 10. Ya, jadi 11-12 dia tak lontar. Dia habiskan pada tanggal 10. Kerana apa? Kerana dia ada keperluan. Hukum ya. Rukhsah. Rukhsah ni bracket kerenganan. Kerenganan untuk mereka ni lah. Itu rukhsah. Rohosot tamarbutah. Jawi dia. Rohosot tamarbutah. Rukhsatun. Baik, 7, 8, 9. Siapa nak baca silakan terus. 7, 8, 9 dari. Buka mic. Okey. Hadis 789 hadis sah. Matan. Pada hari korban, boleh mengadakan khutbah. Boleh mengadakan khutbah di hadapan umum. Hukum sunnah. Baik. Hadis 789 ini menerangkan pada hari 10 Zulhijjah. Ya, mana kita raya lah. Ya, raya Idul Adha namanya. Ya, mana boleh ya diadakan khutbah pada hari itu. Ya, biasanya tiap-tiap kelompok ya, dia ada syekh dia atau ketua mereka ya, yang memberikan khutbah hari raya pada kaum masing-masing. Ya. Zaman Rasul, ya Rasul lah yang memberi khutbah kepada mereka. Ya, macam sekarang ini ya ramai kelompok-kelompok dengan kelompok masing-masing, mereka memberi khutbah kepada kaumnya. Ya, kalau orang Malaysia ya ada ya orang yang dilantik untuk memberi khutbah. Ya, kadang-kadang orang Malaysia pun ya berkelompok-kelompok juga. Ya, kelompok A dengan imam dia, kelompok B ada imam dia, macam tu ya. Mana diperbolehkan. 790. Siapa nak baca 790? Sila. Okey. Hadis 790. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sa'ad bin dia berkata, Rasulullah SAW
Hmm. Hmm. Ya. Catatkan 790 hadis sah. Hadis sah. Matan boleh mengadakan khutbah. Yang ketiga kali pada hari ru'us. Pada hari ru'us. Bracket 12 Zulhijjah. Hari kedua lah tu. 10, 11, 12, 3, hari 3. Kalau hari korban tu 10. 10. Dia ni 12. Hari ketiga lah. Buat je lah. Ya, kalau ada orang buat je lah. Itu dikatakan hari-hari apa? Hari-hari raya. Ya, hari-hari tasyrik. Boleh. Lagi? 7 apa tadi? 791. 791. Okey, siapa nak baca? Silakan. Haji Arti nak boronglah. Dia nak baca tu. Okey, siapa tu? Okey. Dari Aisyah bahwasanya Nabi 5. yang bersabda kepadanya, tangannya tiba-tiba dan tangannya kembali tangan dan tangan. Dan Okey, orang Muslim. Okey, 791 catatkan hadis sah. Matan orang yang mengerjakan haji qiran. Orang yang mengerjakan haji qiran. Qiran ya. Qiran. Yaitu umrah dan haji dijadikan satu. Cukup tawaf sekali dan sa'i sekali. Hukum sebagai satu ketentuan. Ini ya, haji qiran ni ya, biasanya ialah orang-orang yang berada di sana. Orang-orang yang berada di sana, dia tidak haji macam kita ya, haji tamattu ya, tak. Ya, mereka sebab mereka keluar terus musim haji. Jadi mereka punya tawaf sa'inya nanti ya, kemudian dah habis hajinya, nanti dia akan buat tawaf dan sa'i. Itulah sekali. Maknanya umrah dan hajinya sekali. Itu untuk orang-orang yang berdekatan di sana. Tawaf 7 kali. Tawaf 7 kali. Hanya perbuatan tu sekali. Perbuatan tawaf tu sekali saja. Kita kan datang buat tawaf. Nanti balik nak tawaf lagi kan. Habis haji tadi tawaf, nanti nak balik tawaf, dah 3 kali tawaf jadi dia sekali saja. Sebab dia datang tu bukan macam kita nak menunggu-nunggu, tak. Dia datang hari haji tu 8 Zulhijjah, hari haji tu 8 Zulhijjah dia keluar rumah. Keluar rumah menduru
ya, terus pergi melaksanakan haji. Tak macam kita. Ya. Kita buat tawaf, kita rehat itu ini, lepas tu nanti tunggu 8 Zulhijjah, kita pun melakukan haji. Ya. Itu untuk orang sana, haji Qiran. Ya. Okey, lagi apa? Sambung. 7 apa? 792. Okey, 792. Siapa nak baca? Silakan. Haji Arti nak baca? Bacalah. Oh, tak dengar. Apa dia? 790. Oh, dah tertinggal tadi ya. Hukum sunnah. Sunnah. Sekarang 792 ya. Okey. Silakan. Ramal. Bukan ramai, ramal. Ya. 792 hadis sah. Matan, dalam tawaf ifadah, iaitu tawaf yang kedua. Tidak ada jalan ramal. Bracket lari-lari anak. Tidak ada jalan ramal. Bracket lari-lari anak. Hukum sebagai satu ketentuan. Jadi, jalan ramal ini, ya, kita mula-mula sampai, kita kena buat tawaf, kita kena lari-lari anak. Untuk lelaki, ya, ada lari-lari anak pada pusingan pertama, kedua dan ketiga. Yang lain jalan biasa. Jadi pusingan pertama, kedua, ketiga kena lari-lari anak. Itu sunnah dia. Itu tawaf yang kedua, ketiga, yang akan datang punya tawaf tak ada lari-lari anak. Yang mula-mula tu adanya lari-lari anak. Ya. Pada pusingan pertama, kedua dan ketiga. Tak adalah lari laju, bukan lari laju. Macam kita jalan tapi berlari. Macam mana tu? Macam kita berlari. Macam itulah. Ya. Itu dikatakan jalan ramal. Itu nama ramal. Ya. Macam orang jogging perlahan itu. Ya. Jogging orang tua. Jogging orang muda laju. Ya, jogging orang tua. Okey, 793 siapa nak baca? Silakan. Okey. Baik, 793 hadis sah. Matan menerangkan bahawa tawaf wida dilakukan pada tanggal 13. Dilakukan pada tanggal 13 Zulhijjah. Hukum
sebagai satu ketentuan. Diterangkan katanya mengikut hadis ini, Nabi solat Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isyak, ya, semua jamak. Kemudian tidur sebentar di Muhassab. Kemudian bertolak ke Baitullah, lalu dia tawaf. Tawaf itu dikatakan sebagai tawaf wida. Wida ni tawaf selamat tinggal, ya, macam kita nak balik. Kita tawaf dulu. Itu nama tawaf wida. Mana tawaf selamat tinggal kan selalu syekh-syekh tu ataupun mutawif kata, hari ni kita balik, ya. Jadi esok kita balik. Jangan lupa besok pagi buat tawaf wida. Dia kata macam tu. Umrah pun macam tu juga, ya. Selamat tinggal. 794. Siapa nak baca sila? Tujuh sembilan empat. Silakan. Tak ada aja hati burung. Abtah. Betul-betul. Abtah. Buat keluarnya. Bukan keluarga. Buat keluarnya. 794 hadis riwayat Muslim, ya. Hadis sah. Matan singgah di Abtah. Singgah di Abtah atau di Muhassab. Itu tidak termasuk ibadat haji. Hukum mubah. Hukum dia mubah, ya. Jangan dijadikan sebagai rukun ketetapan, ya, sebab ni ini persinggahan. Persinggahan ni tidak dijadikan satu ketetapan haji, bukan. Rasul singgah di Abtah, ya, di Muhassab, itu tak payah dimasukkan dalam bab haji, ya, sebab dia tidak termasuk ibadat. Lain 795. Okey, siapa nak baca? Mula-mula datang tawaf ifadah. Ifadah. Okey, teruskan. 795. Okey, sila. Ya. Okey, catatkan hadis sah. Matan, perempuan yang sedang haid boleh tidak bertawaf wida. Hukum sebagai satu ketentuan. Contohnya biasa kalau umrah, nak balik pula dia datang haid pula. Ya, pada masa itu dia tak wajib untuk tawaf wida. Macam itulah, ya. Baik, 796. Siapa nak baca last?
796. Siapa nak baca last? Okey. Dari buku yang saya mengerti, dari siapa saya akan bertanya daripada selama saya bertanya saya akan bertanya daripada saya mengucap-ucap Baik, catatkan ya. 796. 796 hadis sah. Matan menunjukkan keutamaan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nabawi. Hukum sebagai satu ketentuan. Kata Nabi, solat di masjidku afdal, lebih afdal daripada alfi solah, 1000 solat. Jadi itu dikatakan kelebihannya. Kalau ya di Masjidil Haram lagi banyak, ya sampai 100,000. Ya. Jadi di Masjid Nabawi katanya ya lebih afdal daripada 1000 solat. Itu maknanya orang berebut kalau kat sana tu janganlah solat sendirian kat hotel je. Ya, kalau boleh ya biarlah dapat berjemaah. Tapi terkadang kesian jugalah ya orang-orang yang tak ada kekuatan sangat ya. Mereka duduk belakang-belakang di belakang gunung, kena turun naik, itu tak sangguplah dia nak buat berjemaah. Ya, buatlah apa yang patut dia buat. Nak pergi ke masjid tak dapat. Ya. Jauh, ya. Dapat pula jauh, ya. Jadi jangan kita lepaskan peluang ya kat sana. Ini ada satu kisah, orang negeri lah. Ya orang negeri tak payah cerita lah, orang negeri. Dia pergi sana, pergi buat umrah. Kemudian ini ada orang cerita lah, grup dia tu cerita, ya. Dia cerita, katanya ya sampai sana dia punya mutawif dia yang bawa dia lah daripada sini ke sana. Dia kata tak pernah solat di Masjidil Haram tu. Ya. Dia solat sahaja di dia punya hotel tu. Di hotel tu. Jadi orang ni salah seorang ni dia terfikirlah ruginya tak solat kat sana kan. Dalam hati dia. Tapi kerana dia grup dia tu dia ikut je lah. Tapi dia rasa macam menyesal lah, tak apa. Kata dia, kita tak boleh solat belakang Imam Wahabi tu, kata dia. Dia tuduh Imam Masjidil Haram tu Imam Wahabi, dia tak nak solat kat sana. Tengok, ya. Siapa yang rugi? Ya, dialah yang rugi. Ya. Orang tu dah imam tu dah tentu sahih betul. Ya, dia lebih pula daripada imam tu. Ya. Jadi jangan sampai macam tu. Pergi ke sana jangan kita nak menuduh-nuduh ya mereka imam tu imam Wahabi dan sebagainya, jangan tuduh-tuduh. Buatlah ibadat. Dia tetap kalau dia solat lain, contohnya solat isyak 5 rakaat, solat subuh 3 rakaat, bolehlah kita tak solat di belakang dia. Dia masih rukuk, sujud semua sempurna. Ya. Jangan kita nak menuduh-nuduh sa'zon yang bukan-bukan, ya. Itu kita sendiri yang rugi. Ya. Tambang besar, tambang mahal, ya. Pergi jauh-jauh nak beribadat sampai sana solat je dalam hotel buat apa? Ya, solat je lah dekat dekat apa? Dekat rumah je. Tak payah pergi sana. Ya. Sayang, jangan berpendirian macam tu. Ya.
rugi kita. Okey ya, sekadar ni dulu. Ini sebenarnya ganti ya, bukan tetap pukul 5.30 tak ya, ini ganti saja ya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada lain waktu.